Dan kita ke perkembangan STL pula. Saingan musim 2023 jelas menepati ramalan apabila memberikan debaran sehingga minggu terakhir untuk Perak Bison dinobat selaku juara Liga Premier STL, manakala Penang Black Panthers juara Challenge Cup. Dan apa yang menarik, pasukan utara tanah air itu juga meraih anugerah pemain paling bernilai MVP menerusi Muhammad Zaim Razali, dan kemenangan ini didedikasikan buat ibunya yang kini terlantar di hospital. Untuk banyak pihak sebenarnya, tapi yang paling penting untuk keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya, dan untuk mak saya yang di hospital sebab mak saya memang tak sihat. Jadi untuk bapa saya yang jaga mak saya dan untuk kakak ipar saya yang jaga mak saya. Jadi saya dedikasikan MVP ni untuk orang yang banyak bantu saya. Sementara itu, anugerah Best Killer pula diberikan kepada Muhammad Rohaizat dari Perak Bison. Rohaizat anggap anugerah itu sebagai penyuntik semangat untuk hadapi saingan Champions Cup. Sebenarnya saya tak, macam saya cakap dia macam champion tadi, saya pun tak sangka. Macam best killer pun saya pun tak sangka sebenarnya boleh dapat best killer. Sebab tak tahu lah, mungkin sejarah saya first time main Perak and boleh dapat nombor 1 dan boleh dapat best player untuk Premier. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perak Bison Suhairi Abdul Aziz tidak jadikan kehilangan beberapa pemain sebagai kekangan bagi merebut kedudukan teratas Liga mengatasi pendahulu awal KL Thunder. Sebenarnya pemain kita juga ada 3 orang juga terlibat untuk pergi ke Korat tu. Tapi alhamdulillah kita ada backup squad kita yang dapat menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang sewaktu di pusingan ke-7. Dan alhamdulillah manage kita dapat berjaya memenangi perlawanan menentang ATM dan juga menentang pasukan Kuala Lumpur. Dan daripada situlah dan kita nampak sinar tu untuk kita berjaya untuk merangkul piala ni kembali ke Perak lah. Suhairi dinobatkan jurulatih terbaik kejohanan. Anugerah dan hadiah kemenangan disampaikan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang turut hadir pada Ahad. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berbangga atas usaha yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan pihak penaja dalam menganjurkan kejohanan bagi sukan itu. Hannah juga dalam kesempatan itu mengucapkan tahniah kepada skuad kebangsaan atas kejayaan meraih tempat kedua dalam kejohanan Kings Cup di Thailand tempoh hari. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia atas kejayaan mereka menganjurkan Liga Sepak Takraw ini untuk tahun ini, dan terima kasih kepada semua penganjur yang telah menyumbang kepada penganjuran Liga ini. Setiap sukan, kejayaan sukan itu bergantung banyak-banyak kepada penganjur dan penonton. Dan saya gembira mendengar daripada Astro bahawa Liga untuk sepak takraw ini memang cukup popular, banyak ramai penonton. Jadi syabas kepada semua. Syabas kepada mereka, dan saya lihat kita masih ada ruang untuk penambahbaikan, dan saya berharap setiap tahun pasukan kita akan terus mencatatkan penambahbaikan lah. Selain 3 kategori utama yang dibolot pasukan-pasukan utara, 7 lagi kategori menyaksikan ada pemenang dari KL Thunder, Johor Tigris dan ATM Guardians. Satu-satunya pemain import yang tersenarai ialah Ratadek Noejeroen dari Thailand yang beraksi untuk Johor Tigris. Dia mengungguli kategori tekong terbaik. Okey, kami di Nadia Arena sangat bertuah kerana mendapat kunjungan juara Liga Premier STL 2023 Perak Bison ke studio hari ini. Patutlah berseri studio hari ini. Betul. Dekat depan kita ni pun ada bola takraw yang kejap lagi saya nak lipat gulung. Uyuh. Okey, saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini iaitu pengurus bagi pasukan Perak Bison, Syamsul Ista. Main takraw lu? Main juga. Main juga? Ya.
Kita sekali main dulu. Lupa, Sekali ya, betul. Lupa, kita lupa. Cuma, Lama dulu lah. Lama dulu. okey, di sebelah tu. Di sebelah saya pula adalah Mio Zulfikar Muhammad Amin, iaitu Tekong bagi pasukan Perak Bison. Power ni. Memanglah. Saya tak boleh nak kata kita pernah bermain bersama lah. Tak apa. Sebab level dia jauh Tak, sangat. sekejap lagi dia nak ambil bola tu nak tekong. Okey, baik. Alright. Tahniah sekali lagi atas kejayaan ini. Namun saya nak bertanyakan. Sebenarnya saya nak menangkis tanggapan orang ramai yang menyebut bahawa kemenangan Perak Bison ni sebenarnya nasib. Sebab tadi pun head coach pun dah cakap hilang pemain-pemain utama tapi mereka mampu untuk menyerap segala tekanan. Okey, tetapi bagi Syamsul Izdaf, selain daripada perancangan yang rapi, apa sebenarnya faktor menyebabkan Perak Bison ni berjaya untuk menenggelamkan segala tomahan dan kemudian bangkit jadi juara Premier? Pertama kali alhamdulillah lah kita berjaya dinobatkan sebagai juara STL bagi tahun 2003, buat kali kedua lah bagi pasukan Perak Bison. Okey, pada pendapat saya yang membezakan yang memberikan turning point ni adalah pada minggu ke-7 itulah yang membuktikan minggu bahawa ke-7 ya, apabila kita kehilangan 3 pemain utama yang pergi mewakili negara ke Kings Cup, itu membuktikan apabila kita masih lagi mendapat kemenangan walaupun tanpa 3 pemain utama tu, membuktikan yang kita ada squad depth yang mencukupi lah untuk bersaing dengan mana-mana pasukan yang kuat di dalam STL. Maknanya level pemain yang dibawa ke Kings Cup dan juga level pemain yang ditinggalkan equal, sama rata? Ataupun kita boleh katakan macam tu, mungkin ada perbezaan sedikit, tapi yang ditinggalkan ni yang pemain-pemain yang diturunkan apabila ketiga pemain utama kita tak ada ni pun mempamerkan prestasi yang cemerlang dan mampu mencatat kemenangan lah. Okey. Mereka gunakan peluang lah bila yang tiga itu tak ada, dia rebut tempat. Okey, Mio, hari tu apabila kita melihatkan hujung minggu yang cukup mendebarkanlah untuk saingan kejuaraan Liga Premier dan juga untuk Challenge Cup. Apakah Mio setakat ini dah rasa puas walaupun pasukan Perak Bison gagal untuk bawa kejayaan berganda lah hari tu kan, dapat naik juara je untuk Challenge Cup? Pertama sekali, alhamdulillah menang hari itu Premier. Apa yang sebenarnya pasukan Perak target sebenarnya untuk Premier ni top 4 sebenarnya. Tapi ada peluang, so kita dapat lebih daripada apa yang kita target. So alhamdulillah lah. Dan untuk Challenge Cup sebenarnya pertama sekali memang terkejut lah dapat satu semi final dengan KL Thunder kan. So banyak yang mengatakan ada yang Perak tidak ni lah apa semua kan. Dengan tak ada ketiga-tiga pemain utama KL Thunder. Tadi kami berjaya buktikan lah yang tim Perak Bison bukannya menang nasib macam yang Cik cakap kan, bukan menang nasib. Betul. Dan kami berjaya buktikan lah pada semalam. Dan sebenarnya bagi saya kekalahan untuk final semalam atas tak cukup rehat sebenarnya, macam terlalu rushing kan, masa untuk rehat tu terlalu kejap. faktor kepenatan. Faktor kepenatan. Lepas Jadi tu kami all out pula kan masa all jumpa out. Waktu dalam KL tu kan? kami all out gila kan. So macam tak dapat nak recovery yang dengan baik pada malam tu. So itulah. Okey Akbar, sebelum Akbar nak teruskan dengan pertanyaan saya, ada satu persoalan lah. Kita lihat daripada Perak Bison ni, seperti yang tadi Cik Syamsul pun ada kata, pemain yang ditinggalkan ni macam sama kualitinya kan, lebih kurang baik mereka beraksi. Kita lihat daripada solidnya pasukan Perak Bison ni, apabila kedudukan Mio digantikan dengan Jakrit pun, boleh dikatakan trio tu masih lagi solid. So mungkin pada setengahnya, pada sudut pandangan mengatakan ini sesuatu yang bagus lah. Sebab kalau tak ada Mio, Jakrit boleh cover. Tapi mungkin sedikit bagi Mio pula, kedudukan Mio tu macam boleh, orang kata boleh tergugat lah dengan adanya Jakrit. So pandangan Mio macam mana? Pandangan saya macam sebelum-sebelum ni pun macam Jakrit pun dia ada main juga dengan saya kan. Macam dengan Aizat Nordin dengan Aidil. So macam tak ada masalah pun. Cuma apa yang merisaukan saya dengan bila tak ada tiga orang ni, macam diorang tak pernah main sekali. Dengan bila tiga orang tak ada, contohnya pemain-pemain yang tak pernah bermain kan, macam Ashraf dengan Mazrul. So diorang tak pernah main dengan Jakrit, tak pernah main langsung dalam STN ni. So risau macam tambah-tambah main lawan dengan tim yang kuat kan. So
risau macam tak dapat perform, tak dapat bagi persembahan yang baik. Menang kalah tu lain cerita, dapat persembahan tu yang kita risau kan. Tapi alhamdulillah kami tinggal tu, kami pergi Korat tu dengan diorang dapat bagi performance yang baik lah pada itu. So itu yang buatkan Perak Bison ni balance kan. so Jakrit pun dapat cover diorang dua tu kan. Sebab kita pun dah buat ulasan tempoh hari. Jakrit ni mungkin ialah boleh dikatakan antara yang membantu jugalah pemain yang muda kan. Okey. Baik, saya nak tanya juga kepada Syamsul menguruskan sebuah pasukan yang mengejar kejayaan ini bukan satu yang mudah. Sebab pihak pengurusan perlu memastikan pemilihan pemain yang bagus. Hubungan yang akrab antara bukan setiap pemain tetapi juga antara pemain dan juga pihak pengurusan. Menjaga kebajikan, menyusun jadual, mencari pasukan lawan untuk sesi latihan. Banyaknya, dah renyah kalau orang fikir. Betul. Seorang pengurus yang menguruskan pasukan ini, mungkin boleh kongsikan mengenai persediaan daripada semua aspek yang saya sebutkan tadi. Okey, pada kami pasukan pengurusan Perak Bison, apa yang kami cuba terapkan adalah kami menuju ke arah ke profesionalisme yang sejauh yang bolehlah bagi pasukan sepak takraw, bagi sukan sepak takraw ni sendirilah. Kalau kita tengok sukan sepak takraw adalah sukan semi pro yang sebelum ni memang tak ada pun kita wujudkan kontrak profesional ke apa ke. Tapi kita cuba wujudkan ke arah tu. Kita cuba terapkan yang tugas pemain adalah untuk bermain, berlatih, bermain dan memberi persembahan yang terbaik sahaja. So yang lain-lain tu pemain tak perlu risau. Dari segi kebajikan, dari segi allowance ke apa ke, kita cuba cari dan bagi yang mencukupi dan semampunya lah sebenarnya. Dan itu antara yang kita terapkan lah. Dan belajar daripada pengalaman-pengalaman yang lepas, pada saya adalah yang penting adalah aspek kita rasa kekeluargaan tu dalam satu tim. Semangat satu keluarga. Semangat satu tim dalam kekeluargaan dalam satu tim tu penting lah. Yang mana kita tengok sebagai contoh lah, kalau apabila 3 pemain utama kita tak ada bersama kita pun, mereka ni beri sokongan daripada jauh. Melalui macam-macam lah, call lah, WhatsApp lah. Video call dan sebagainya. Tengok game apa semua. Memberi semangat kepada rakan-rakan yang lain ni. Maksudnya bila tak adalah dia orang pergi wakil negara, dia orang tinggal je. Tim yang tinggal di Malaysia tak ambil tahu kan. So dia orang masih lagi memberi sokongan, memberi motivasi kepada rakan-rakan yang tinggal di sini. Jadi itu pada saya itu antara ramuan yang berhasil lah pada musim ni. Alhamdulillah. Ada sebelum kejohanan berlangsung, ada ke pergi bawa satu tim ni pergi macam satu tempat Camp motivasi dan sebagainya untuk yalah kita nak mencipta semangat kekeluargaan ni, itulah cara dia. Berjauh daripada keluarga sendiri, kita berkumpul bersama-sama dan mau memupuk semangat kekeluargaan itu. Ada kalau nak ikutkan pasukan kami memang setiap tahun kita ada buatlah benda tu. Kita ada pergi camp motivasi lah. Biasanya kalau Perak ni kita pergi Lumut. Banyak Perak. Syok Lumut. Cuma untuk tahun ni kita punya persiapan agak terbatas sikit. Disebabkan dengan pemain import tiba agak lewat sedikit. Cuma bonding tu diwujudkan over the time apabila pemain bersama-sama di dalam kejohanan ni. Bila kita contoh macam kita pergi ke Penang, ke Negeri Sembilan, kita bergerak bersama, tidur dalam penginapan yang bersama, kita tak asing-asingkan. Daripada situlah kita buat apa pun semua sama-sama. Makan sama-sama. Macam adik-beradik ni kadang mandi pun sama. Bilik lain-lain lah. Okey. Mio dah berapa musim dah dengan Perak Bison? Saya ikutkan ini musim yang ke-8 lah, daripada 2016. Macam mana Mio melihat perkembangan pasukan Perak Bison untuk sekarang ni dah diangkat sebagai juara? Saya dengan tim Perak ni daripada 2016. So saya lama tahun ni dah. untuk 8 tahun lah. 8 tahun lah. So saya pernah berada dalam tahap yang bawah lah kata kan. Perak di bawah dan Perak di atas. So apa yang saya boleh katakan, setiap tahun kami improve lah dari segi segala benda lah. Dari segi permainan ke, apa pengurusan kebajikan ke apa ke, semua improve lah. So macam tahun ni alhamdulillah kira macam dapat result yang baik lah. Result yang baik. So itulah yang pemain boleh bagi kepada pengurusan untuk tahun ni dan rakyat Perak. Okey, untuk seluruh rakyat Perak. champion Memang asal Perak? Memang Perak. Kampung mana?
Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Kangsar. Kuala Kangsar. Okey, untuk Champions Cup nanti macam mana, Mio? Untuk Champion Cup ni kami akan bagi lebih baik lah. Akan lebih baik lah. Kami menjanjikan semi final lah untuk Champion Cup ni. Itu dia semi-final. Itu dia. Sekurang-kurangnya. Okey, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada pasukan Perak Bison. Okey, do the best untuk yang akan datang ni. Okey, mungkin pengurus kita boleh tengok kamera cakap jangan ke mana-mana. Awak cakap kita jumpa selepas ini. Okey. Boleh? 1, 2, 3. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Mantap! Selepas ini.